Salam sejahtera dokter, saya Kevin Larson, S. Galono, P111531 dari kumpulan 2. Akan membentangkan ulasan artikel yang bertajuk A Token Economy and Approach Used for Behavior Modification Among Disruptive Primary School Children. Kajian ini dijalankan oleh Samantha Shakespeare, Vincent M.S. Peterkin, dan Paul Andrew Bond, dan dipublish pada tahun 2018. Untuk pengenalan kajian ini, menurut Kaufman, tingkah laku kanak-kanak dibentuk dalam konteks sosial menurut persekitaran mereka. Teknik penggunaan tanda ataupun token adalah satu bentuk peneguhan positif yang digunakan untuk menggalakkan tingkah laku baik dalam belajar. Dalam kajian ini, teknik penggunaan tanda dikaji di kalangan murid sekolah rendah yang mempunyai masalah tingkah laku di sebuah sekolah di Manchester, Jamaika. Untuk metodologi, kajian ini dijalankan secara mixed method, di mana objectivism, yaitu secara survei, dan subjectivism, yaitu secara pemerhatian, digunakan. Dalam kajian ini, seramai 40 murid, yaitu 21 perempuan dan 19 lelaki, dalam sebuah kelas yang direkodkan mempunyai masalah tingkah laku sehingga mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran, yaitu PDP, telah diambil, dan kajian ini dijalankan selama 8 minggu. Pengumpulan data digunakan secara pemerhatian kepada perubahan tingkah laku, seterusnya soal selidik kepada guru, dan juga melalui jurnal guru, yaitu refleksi mereka dalam PDP hari itu. Dapatan kajian adalah penggunaan tandas berkurang selama 23%, masalah kawalan berkurang sebanyak 40%, pergaduhan pula berkurang sebanyak 5%, bercakap dalam kelas berkurang sebanyak 40%, berjenaka dalam kelas berkurang 10%, bertengkar mulut berkurang 13%. Kesimpulan kajian ini mendapati penggunaan tanda adalah salah satu strategi yang berkesan untuk diguna pakai dalam sesi PDP untuk meningkatkan prestasi akademik dan mengurangkan tingkah laku yang bermasalah. Pada pandangan saya, kajian ini menyokong kepada penggunaan tanda ataupun token sebagai sesuatu kaedah yang berkesan dalam mengubah tingkah laku bermasalah di kalangan murid. Kajian yang dijalankan selama 8 minggu ini membuktikan bahwa peneguhan ini perlu konsisten untuk adanya perubahan. Pengumpulan data dijalankan secara objektif, yaitu melalui maklum balas, dan subjektif, yaitu melalui pemerhatian. Cara ini boleh mengurangkan bias kepada kajian. Apakah pula kelebihan dan kelemahan teknik ini? Kelebihan teknik yang dipakai adalah penggunaan token dapat mengurangkan masalah tingkah laku pelajar yang ketara, seperti kekerapan ketandas, suka bercakap dalam kelas, dan masalah kawalan. Dapatan ini mendapati bahwa murid memahami akan kesan kepada perbuatan tersebut kepada token mereka. Tingkah laku tersebut kelihatan berkurangan dalam tempo 8 minggu kajian dijalankan. Namun begitu, teknik penggunaan tanda tidak menunjukkan pengurangan yang ketara dalam masalah tingkah laku yang berat, seperti pergaduhan, berjenaka dalam kelas, dan bertengkar mulut. Dapatan ini menunjukkan bahwa kesan kepada token tidak berat dan perlu dikaji semula untuk setiap aspek. Maksudnya, teknik ini perlu disesuaikan untuk beberapa perubahan masalah tingkah laku. Akhir sekali persoalan pelaksanaan teknik token pada kanak-kanak pendidikan khas. Pada pendapat saya, kanak-kanak pendidikan khas memerlukan perhatian yang lebih dari segi pembelajaran dan bimbingan. Teknik token amat sesuai untuk digunakan bagi golongan ini
kerana menggalakkan rangsangan dalam tingkah laku mereka. Galakan yang berbentuk ganjaran ini haruslah mudah diterima dan difahami oleh kanak-kanak pendidikan khas. Penggunaan token juga sesuai untuk memberi mereka pemahaman tentang tingkah laku tidak sesuai dan tingkah laku yang sesuai untuk satu situasi. Perbezaan teknik ini dengan golongan khas adalah pelaksanaan token haruslah dipelbagaikan dan sesuai dengan setiap individu. Ini perlu kerana setiap kanak-kanak mempunyai respon yang berbeza untuk token diberi. Artinya, untuk golongan pendidikan khas, penerimaan token mereka ini adalah berbeza daripada golongan yang bukan dari pendidikan khas ataupun yang berkeperluan khas. Ini kerana bila penerimaan mereka berbeza, respon mereka juga akan berbeza, dan mereka yang di dalam pendidikan khas ini mempunyai keperluan yang tersendiri. Oleh itu, teknik token ini sesuai, tetapi haruslah disesuaikan mengikut individu itu sendiri. Sekian pandangan saya melalui ulasan artikel inilah. Okey, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida binti Mamat dari kumpulan 2. Saya membuat ulasan berkenaan dengan Building Children's Learning Motivation Thought Positive Reinforcement in Science and Maths Classroom. Penyelidik ini mengkaji bagaimana guru membina motivasi belajar murid-murid berumur 5 hingga 6 tahun. Mengikut kajian tersebut, di dalam kelas kadang-kadang motivasi murid-murid menurun. Ada satu cara membina motivasi belajar pada murid-murid iaitu disebut pengukuhan positif. Penyelidik ini bertujuan untuk menentukan motivasi belajar murid-murid berumur 5 hingga 6 tahun dengan memberi peneguhan positif dalam subjek sains dan matematik. Kaedah yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah kaedah deskriptif kualitatif dengan sampel adalah 6 orang murid kelas B2 berumur sekitar 5 hingga 6 tahun di Tadika, Purwakarta, Indonesia. Instrumen kajian adalah lembaran pemerhatian aktiviti murid-murid, guru-guru dan temu ramah. Cara pelaksanaan. Kaedah kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini memfokuskan pada tujuan mendapatkan penerangan terperinci mengenai bilangan peneguhan positif yang dilakukan untuk melihat motivasi belajar murid-murid berumur 5 hingga 6 tahun. Penyelidikan kualitatif adalah langkah-langkah untuk meneroka dan memahami maksud bilangan individu atau kumpulan orang yang dianggap berasal dari sosial atau kemanusiaan masalah sehingga lebih mudah untuk membuat penyesuaian dengan keadaan. Contoh strategi. Kecenderungan motivasi semula jadi dan merupakan elemen penting dalam perkembangan kognitif, sosial dan fizikal. Manakala motivasi ekstrinsik adalah motif aktif dan fungsi dirangsang dari luar. Selalunya motivasi ekstrinsik digunakan untuk mencapai hasil yang tidak akan diperolehi seseorang daripada motivasi intrinsik. Tanpa motivasi belajar yang tinggi, murid-murid menghadapi pelbagai cabaran pembelajaran seperti kurang minat dan mudah merasa putus asa. Seorang guru harus memotivasi dan membuat murid-murid senang belajar matematik dengan memberi peneguhan positif untuk membina semangat murid-murid untuk belajar. Untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan, guru mesti mengetahui tentang jenis-jenis peneguhan yang akan diberikan kepada murid-murid agar murid-murid mempunyai motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran. Jenis peneguhan ini dianggap positif apabila seseorang menunjukkan tingkah laku positif yang diperlukan.
Manakala peneguhan negatif adalah memberi peneguhan untuk meninggalkan tingkah laku, untuk meninggalkan tindakan yang negatif atau tidak sesuai yang bertujuan untuk mengelakkan murid-murid daripada melakukan perkara yang dilarang oleh guru kerana tidak baik untuk murid-murid. Kelemahan. Peneguhan positif sering tersalah anggap kerana jarang dikaitkan dengan disiplin. Sebaliknya, banyak guru dan ibu bapa dengan salah menganggap istilah disiplin dan hukuman adalah sinonim. Kebaikan. Skinner memperkenalkan teori pengendalian operan sistem pembelajaran yang berlaku melalui pergaulan, ganjaran dan hukuman melalui penggunaan peneguhan. Dengan pelaziman operan, tingkah laku yang baik dikaitkan dengan peneguhan positif atau negatif dan tingkah laku yang buruk dikaitkan dengan hukuman positif atau negatif. Kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di lapangan dapat disimpulkan bahawa motivasi belajar murid-murid dengan pemberian peneguhan positif dapat membangunkan motivasi belajar mereka lebih baik. Pelaksanaan teknik peneguhan positif pada murid-murid pendidikan khas di Malaysia. Teknik peneguhan positif ini sesuai dilaksanakan juga di Malaysia. Hal ini kerana murid-murid suka dengan pujian yang diberikan oleh guru dalam bentuk perkataan seperti baik atau anda hebat. Perkataan ini sering diucapkan dan diberikan ketika murid-murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan baik. Keyakinan diri untuk menjawab soalan, berkelakuan baik dan juga ketika murid-murid aktif dalam pengajaran dan proses pembelajaran dalam bilik darjah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faizatul dari kumpulan 2 akan membentangkan ulasan artikel yang bertajuk Effectiveness of Behavior Modification Strategies in School-Going Children for Specific Classroom Behavior. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2018 dan ditulis oleh Ashu Sharma, Manda Malawade, Sheila Shekende. Pengenalan serba sedikit mengenai strategi yang digunakan dalam artikel ini adalah strategi pengubahsuaian tingkah laku adalah kumpulan teknik psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah corak tingkah laku yang tidak sesuai dan tidak diingini dengan cara menerapkan prinsip penyesuaian dan pembelajaran. Kajian ini menggunakan teknik peneguhan positif dengan cara memberi ganjaran. Peneguhan positif diberikan pada setiap akhir sesi intervensi dijalankan berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh murid. Dalam kajian ini juga, teknik ini dijalankan ke atas murid yang menunjukkan tingkah laku tidak diingini di dalam kelas yang terdapat di India. Kita lihat kepada hasil dapatan kajian. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa tingkah laku tidak diingini seperti tidak menyiapkan tugasan berkurang daripada 79% kepada 23%, tingkah laku berjalan-jalan berkurang daripada 77% kepada 18%, tingkah laku tidak patuh kepada arahan guru berkurang daripada 77% kepada 18.3%, tingkah laku pencerobohan fizikal berkurang daripada 75% kepada 23%. Tingkah laku menjawab dan memberi komen yang tidak sesuai berkurang dari 81% kepada 22%. Metodologi kajian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian ini dijalankan secara pra-ujian pasca percubaan dan melibatkan 78 orang peserta kajian. Intervensi dijalankan selama 8 minggu. Setiap sesi intervensi dilakukan 2 kali seminggu dan setiap sesi dijalankan selama 40 hingga 45 minit. Kumpulan data adalah melalui penilaian semasa intervensi dijalankan. Kesimpulan daripada artikel ini, hasil daripada kajian ini dapat disimpulkan bahawa penggunaan strategi
pengubahsuaian tingkah laku adalah teknik yang sangat berkesan untuk mengurangkan masalah tingkah laku tidak diingini yang ditunjukkan oleh murid di dalam kelas. Seterusnya kita lihat kepada pandangan atau cadangan daripada hasil daripada artikel ini. Kajian ini menyokong penggunaan teknik strategi pengubahsuaian tingkah laku sangat berkesan dalam mengubah tingkah laku murid. Hasil tinjauan yang dijalankan selama 8 minggu menunjukkan penurunan peratus kekerapan tingkah laku tidak diingini dilakukan di dalam bilik kerja. Walau bagaimanapun, ibu bapa turut memainkan peranan dalam membantu menurunkan peratus kekerapan tingkah laku di dalam bilik kerja melalui pantauan semasa murid berada di rumah. Kelebihan penggunaan teknik peneguhan positif adalah salah satunya dapat memberi motivasi secara ekstrinsik dan intrinsik kepada murid untuk menunjukkan tingkah laku yang diingini ketika berada di dalam kelas. Buktinya dapat dilihat daripada dapatan kajian yang telah dijalankan. Berlaku penurunan peratus kekerapan tingkah laku tidak diingini seperti berjalan-jalan di dalam kelas, tidak patuh kepada arahan guru, tidak menyiapkan kerja, menjawab dan memberi komen yang tidak sesuai sepanjang intervensi dijalankan. Antara kelemahan yang dapat dilihat daripada teknik peneguhan positif ini adalah peneguhan positif seperti memberi ganjaran kepada murid menyebabkan murid akan bergantung sepenuhnya kepada ganjaran tersebut untuk menunjukkan tingkah laku tidak diingini. Untuk menunjukkan tingkah laku diingini. Sekiranya tidak terdapat ganjaran, maka murid tersebut tidak akan menunjukkan tingkah laku yang diingini, tetapi mula menunjukkan semula tingkah laku yang tidak diingini. Seterusnya pelaksanaan teknik peneguhan positif pada kanak-kanak pendidikan khas di Malaysia. Sebenarnya teknik peneguhan positif ini sangat sesuai digunakan kepada murid pendidikan khas kerana teknik ini sangat mudah dipahami dan diterapkan dalam kalangan murid pendidikan khas. Apabila murid tersebut menunjukkan tingkah laku yang diingini, guru boleh memberikan peneguhan positif seperti ganjaran sesuai dengan pencapaian murid tersebut. Kemudian, guru hendaklah menerangkan mengapa ganjaran diberikan kepada murid tersebut. Apabila murid tersebut menunjukkan tingkah laku yang tidak diingini pula, guru tidak perlu memberikan ganjaran dan guru tersebut perlu menerangkan juga mengapakah murid tersebut tidak mendapat ganjaran. Kecekapan guru dalam mempelbagaikan teknik ini sangat diperlukan agar bersesuaian dengan tahap murid pendidikan khas yang mana kita sedia maklum murid-murid pendidikan khas ini mempunyai kepelbagaian pemahaman dan juga tingkah laku. Sekian dari saya. Terima kasih. Ulasan artikel jurnal ini bertajuk The Effectiveness of Token Economy in Improving Adaptive Daily Living for Children with Intellectual Disability tahun 2019. Adaptive daily living abilities adalah kebolehan penting dimiliki setiap orang untuk dapat hidup berdikari. Kanak-kanak kekurangan kemampuan ADL akan memerlukan pertolongan orang terdekat atau ibu bapa dalam menyelesaikan keperluan harian mereka. Ibu bapa memainkan peranan strategik mengoptimumkan kebolehan anak-anak. Menurut Purwanta, teknik ekonomi token merupakan satu teknik pengubahsuaian tingkah laku bagi kanak-kanak tidak berkemampuan intelektual. Menurut Aziz dan Yasin pula, ekonomi token memainkan peranan penting dalam pengubahsuaian bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Ekonomi token diberikan kepada kanak-kanak apabila mereka dapat mencapai tingkah laku yang diharapkan. Kemudian token tersebut boleh ditukarkan kepada barang yang diingini oleh kanak-kanak tersebut dengan harapan dapat meningkatkan lagi kemampuan ADL. Kajian ini bertujuan mereka bentuk modul latihan pengubahsuaian tingkah laku
bagi memperkembangkan keupayaan kanak-kanak kurang kemampuan intelektual. Modul ini terlebih dahulu dijalankan kepada ibu bapa agar mereka dapat mengetahui makna pengubahsawaian tingkah laku dan bagaimana meningkatkan keupayaan ADL kanak-kanak kurang kemampuan intelektual. Hasil analisis ibu bapa dan mengkaji mendapati bahawa ADL penggunaan wang adalah tahap paling rendah yang dapat dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Oleh itu, modul modifikasi tingkah laku dengan teknik ekonomi token dirancang bagi membantu meningkatkan kemampuan ADL bagi kanak-kanak kurang upaya intelektual tersebut. Metodologi kajian ini menggunakan sampel kajian subjek tunggal iaitu seorang kanak-kanak berumur 12 tahun 3 bulan dengan kekurangan keupayaan intelektual sederhana dengan IQ 36 Binet Scale. Instrumen yang digunakan dalam kajian adalah Vineland Adaptive Skala tingkah laku yang telah disahkan pada tahun 2016 dengan nilai kebolehpercayaan 0.94 hingga 0.97 dengan kesahan kandungan oleh pakar. Hasil kajian menggambarkan model reka bentuk pengubahsawaian tingkah laku dengan teknik token ini dapat meningkatkan kemampuan ADL kanak-kanak kurang kemampuan intelektual. Modul ini terdapat beberapa sasaran fasa iaitu E1 hingga B4. Yaitu E1 adalah kemampuan awal kajian. B1 memahami duit shilling. Fasa B2 memahami uang kertas hingga puluhan ribu. Fasa B3 adalah menambah wang. Dan fasa B4 melakukan transaksi wang. Program pengubahsawaian dengan tingkah laku dengan pemberian token diterapkan pada D setiap kali mencapai sasaran B1 hingga B4. Hasilnya, pada hari pertama, kedua, dan ketiga, D ataupun kajian dapat memahami nilai wang 2.000 atau 5.000 rupiah. B1 atau hari keempat hingga 8, intervensi dijalankan dan diberikan token setiap kali menjawab dengan betul. Hari ke-7 dan ke-8 secara konsisten kajian memahami duit shilling 100, 200 dan 500. Pada hari ke-19 hingga 13 yaitu B2, diberi pemahaman tentang uang kertas hingga puluhan ribu, tetapi D mempunyai kesukaran membezakan antara 1.000 dan 50.000. Pada fasa ini, D diberikan token setelah dia memberikan 2 jawapan yang betul. Pada hari ke-14 hingga 18, kajian diberi pemahaman tentang menambah wang. Hasilnya, dia mula dapat menambah wang dengan menggunakan tangan walaupun kadang-kadang sukar untuk menambah 500 tambah 500. Dan hari ke-19 hingga 23, kajian mula membuat transaksi wang dan membawa pulang baki walaupun belum diberitahu tentang konsep baki. Kesimpulannya, melalui kajian ini dapat dirumuskan bahawa pengubahsawaian tingkah laku menggunakan teknik token yang dijalankan oleh ibu bapa kepada anaknya dapat membantu meningkatkan kemampuan ADL kanak-kanak kurang kemampuan intelektual. Sebagai pandangan atau cadangan, kajian ini menunjukkan bahawa pengubahsawaian tingkah laku dengan penggunaan teknik token berhasil membantu meningkatkan keupayaan ADL kanak-kanak kurang keupayaan intelektual. Setiap perkembangan sampel kajian ini dapat direkodkan dan memudahkan analisis perkembangan dan pencapaian sasaran tingkah laku yang diharapkan.
Hasil kajian ini juga boleh dijadikan panduan bagi membantu kanak-kanak golongan berkeperluan khas lain. Modul pengubahsawian tingkah laku yang dirancang dengan teknik pemberian token ini sesuai diaplikasikan terhadap kanak-kanak kurang keupayaan intelektual. Namun demikian, keberkesanan kaedah ini juga sangat memerlukan komitmen dan kesabaran daripada ibu bapa yang merupakan orang terdekat bagi anak-anak untuk melaksanakan modul terancang ini. Teknik pemberian token ini melalui kajian yang dilaksanakan terhadap anak-anak berkeperluan khas, yaitu kurang kemampuan intelektual, membuktikan bahwa teknik ini adalah sesuai dijalankan kepada kanak-kanak pendidikan khas. Modul pengubahsawian tingkah laku dengan teknik token boleh dijalankan bagi kanak-kanak pendidikan khas berdasarkan keperluan setiap kanak-kanak tersebut. Sekian, terima kasih.